Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji. Ciri-ciri seorang yang kita boleh ambil jadi guru mursyid kita, guide kita. Guru mursyid ni ialah guide menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang Imam Ghazali bilang jalannya susah, yang nak tempuh sedikit, bahayanya banyak, yang jatuh banyak, yang tak sampai banyak, yang nak menyesatkan, nak merompakkan pun banyak. Perlu ada yang guide untuk pandu. Maka disebut dia, saya tak ingat kitab apa yang dia tukil ya, secara kasar kita kongsikan. Bagaimana kita tahu yang nama tariqah ialah jalan, path towards Allah Ta'ala. Kau tak masuk tariqah, kau pasti masuk tariqah lagi satu. Kalau tak masuk jalan menuju Allah, pasti termasuk jalan yang menuju kepada kederhakaan, menuju pada neraka. Jadi tariqah. Tariqah tu adalah path. Selangkah demi selangkah tu namanya suluk. Orang yang menempuh tu namanya salik. Orang yang nak berkendak sampai tu namanya murid. Orang yang memimpin, yang guide tu namanya mursyid. Itu namanya mursyid ya. Jadi nak cari guru mursyid, kita sudah tahu. Orang yang nak menjalani tariqah tak boleh tidak. Imam Ghazali sebut dalam Ayyuhal Walad ya, 4 syaratnya. Nombor 1, akidah tak boleh tidak mesti ahli sunnah wal jamaah. Syiah, Wahabi tak payah cakap lah. Kalau memang nak tuju Allah, tapi Allah pada dia lain pada kita punya pandangan, kita tak payah sebut hal-hal mereka. Yang nombor 1, akidah mesti ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, mesti kena pegang syariat, kuat syariat. Halal, halal, haram, haram. Boleh, boleh, tak boleh, tak boleh. Anak ikut tarikat, matanya masih pandang perempuan. Kau bukan pengikut tarikat, bukan pengamal tarikat. Anak ikut tarikat, matanya masuk ke pandang gambar haram. Kau bukan pengamal tarikat. Begitu. Kalau anak pengikut tarikat, pengamal tarikat, dia bukan hanya setakat ikut tarikat tu, tarikat yang rasmi, baca wirid dan zikir tertentu, baju tertentu, serban tertentu, bukan ya. Itu jalan menuju Allah Ta'ala dengan langkah demi langkah. Syariat. Dan yang ketiga, hubungan dengan Allah erat. Dan yang keempat, hubungan sesama manusia erat, baik, tidak ada musuh, tidak ada dengki ya, baik. Dengan Allah erat, zuhud, tak nak dunia. Dengan Allah erat, tawakal, tidak bergantung kepada lainnya. Dengan Allah erat, taubat, minta ampun pada Allah Ta'ala. Dengan manusia erat, tak ada dengki, tak ada marah ya, begitu ya. Baik. Itu sifat-sifat si salik yang menjalani tariqah. Si mursyid punya sifat pula yang tadi Ustaz tu syairkan, disebutkan 4. Yang pertama sekali, mestilah orangnya alim dari sudut fardu ain. Jadi tak semestinya alim boleh sampai tahu falak, boleh sampai tahu apa faraid, kira-kira yang tinggi-tinggi. Tak semestinya. Tak mesti, bukan ahli mensyarah, ahli tafsir, ahli bahasa kitab. Fardu ain. Dan yang pertama ialah alim dalam fardu ain. Maksud alim di sini sudah tentu bukan mengetahui dengan amalnya sekali. Kalau dalam fardu ain haram, dia tinggalkan. Fardu ain wajib, dia tak tinggalkan. Fardu ain dengan segala kesempurnaannya. Kalau wuduk, sempurnanya. Kalau wuduk, sempurnanya. Kalau sembahyang, ada tak tinggalkan ba'diyahnya. Dia mengamalkan ilmunya. Dia sendiri menjejaki langkah. Itu yang Imam Haddad. Dia sendiri yang kita nampak dalam kehidupan dia tu, step by step dia sendiri jalan. Kalau kita nampak dia bergerak, kau jalan, aku guide kau. Macam mana? Dia sendiri jalan bersama-sama kita, dia sendiri jalan. Dia pun tempuh, dia pun jatuh, dia pun bangun. Jadi dia alim dalam ilmu fardu ain. Maksud alim sini dengan mengamalkannya sekali. Tidak cukup ustaz ini apa? Batal. Ustaz ini apa? Sah. Ustaz ada buat perkara yang sah, ustaz tinggalkan perkara yang batal. Ya. Baik, yang pertama sekali ilmu fardu ain dia mantap. Maksud mantap dengan amalannya sekali ya. Yang kedua ialah arif billah. Mengetahui Allah, mengetahui pengampunan Allah, mengetahui kemurkaan Allah, mengetahui nak cari redha Allah, mengetahui kasih Allah kepada hamba-hambanya. Kalau dia tak kenal Allah, dia tak bawa orang kepada Allah. Dia tak beria benar nak bawa orang kepada Allah. Dia tahu Allah, tahu maksud arif billah ya, taktik Allah dia faham. Murka redha Allah dia faham. Bagaimana nak cari redha Allah dia faham. Termasuklah cari redha Allah dengan membuat murka orang-orang yang derhaka pada Allah. Kita cari redha Allah, dia faham.
Allah number one, Allah tempat dia sandaran. So dia orang yang arif billah, tahu Allah Subhanahu Wa Taala, sangat kenal Allah Taala, sehingga dia kenal dengan Allah Taala, dia akan beria-ia benar nak bawa hamba Allah kepada Allah. Sehingga kalau hamba Allah tidak nak menuju kepada Allah, dia boleh minta Allah ambil ini orang. If this guy tak nak pergi pada Allah, biar Allah yang ambil dia. Dia begitu kenal dengan Allah, Allah boleh ambil, Allah boleh ambil. Allah boleh ambil. Iaitu apa yang tadi yang kedua bilang, arif billah. Yang kedua tahu tariqah, tahu jalan. Sampai dicontohkan, kalau nak pergi mana, tak payah pakai Waze, tak payah pakai GPS, boleh tahu. Jalan ada roadblock pun dia tahu, boleh cari jalan pintas lain, dia boleh sampai. Jalan ada pecah, dia tahu boleh sampai. Sampai kalau jalan tak ada pun dia boleh jalan. Sampai jalan dia tu, kalau dia nak sampai jalan, dia begitu punya saking pandai jalan, saking tahu jalan, dia nak ajak orang pergi Melaka, dia tengok susah, masih tersangkut dekat pagar. Tahan, dia boleh jalan ajak orang sebelah mana tahu. Dia kadang-kadang kalau tak ada susah pun, tetapi kerana ada purpose, dia punya sangkingkan pandai jalan, nak ajak orang pergi Melaka, singgahnya mana? Boleh singgah Kempas dulu, kadang-kadang nak pergi Melaka, tapi dia boleh ajak orang singgahnya Kota Baru dulu. Singgahnya boleh jadi begitu. Boleh. Dia tahu jalannya, tahu jalan pintas mana. Orang ini, mana ni orang nak pergi sini, dia belok sini, mana nak sampai? Kau sampai ke jalan yang ini, kau belum sampai. Dia pergi yang lain dulu, tak tahu kau sampai, dia dah sampai. Dia tahu selok belok tariqah menuju Allah. Budak ini kalau aku jalan sini, dia lengah. Aku ada jalan lain yang walaupun panjang tetapi dia tidak lengah. Orang yang ini kalau aku bawa sama dia, dia mesti boring. Pasal tak itu, aku kasih dia jalan yang ada cantik-cantik pemandangan, jadi dia suka nak teruskan jalan. Orang ini pula suka terpesona dengan jalan yang begini. Aku bawa dia jalan yang dia tak nampak terpesona ini, aku kasih. Lepas tu yang ada muridnya, disuruh nak menibadat kepada Allah Ta'ala. Suruh apa? Tanam cucuk tanam. Yang ada muridnya, kau jangan makan daging selama 40 hari. Yang ada muridnya, kau hanya makan nasi saja. Yang ada muridnya, kena makan daging ya, jangan tak makan daging ya. Macam-macam. Yang ada muridnya, suruh kahwin lagi. Yang ada muridnya, ya begitu sampai gitu caranya. Yang ada muridnya, dihantar ke negeri lain. Yang ada muridnya, di Jiros. Yang ada muridnya, di Tengking. Semua tu jalan-jalan. Tengoklah besi apa kau nak bikin. Besi karat, mesti beros dulu. Besi yang dah indah kilat, kau hati-hati. Besi nak tempa keris, kan kena dilipat, kena ditempa, kena dibakar, semua begitu. Tengok besi apa dan hasilnya kau nak yang macam mana. Begitu dia ya. Begitu dia akan faham. Dia lagi faham nak berjalan teknik nak menyampaikan orang kepada tujuan, lebih daripada tukang besi tahu buat besi. Besi apa? Besi nak buat ini, besi lembut, besi keras, jalan macam mana, dia tahu, taktik dia tahu. Dan yang keempat, dia dilantik, dia dirasmikan, dia disahkan oleh mursyid dia. Macam mana? Berapa lama dia punya belajar? 3 tahun? 40 tahun? Lepas tu menuntut ilmu paling tidak 30-40 tahun. Tapi yang ini kerana dia somebody, dia sudah arif billah. Dan gurunya pun subhanallah, gurunya yang macam mana? Gurunya yang punya level, boleh jadi guru yang cukup pandai sekali. Dia boleh nulis, dia boleh bersama ada dia nak meluluskan budak tu, dia tahan budak tu sampai 20, 30, 40, 50 tahun, ataupun setakat 20 minit pun dia dah boleh luluskan budak tu. Kerana gurunya mahir sangat, pakar sangat. Kalau budak ni dia nak ketaruhlah, saya kasih contoh masak senang ya. Dia tak pandai masak apa-apa semua. Guru tengok, guru latih dia masak nasi, masak jemput-jemput, masak ini, sampai guru tengok dia punya hasil masakan dia tu cukup indah, boleh buka restoran. Tapi yang ada satu orang, guru baru jumpa dia, tapi guru taste dia punya masak, dia kasih makan kek, guru tak tengok ini kek, fruit cake for wedding cake. Guru tengok, dia kata tengok indahnya, rasa je, guru dah tahu dia pakai tepung jenis apa, cara dia ayak macam mana,
Gurunya orang yang begitu. Bukan awak ayat macam mana. Cuba saya tengok awak ayat. Cuba tengok awak pilih tepung mana. Brand apa awak pakai. Cara awak timbang. Itu bukan gurulah. Itu dia gurulah. Tapi yang betul mahir, aku rasa kek kau saja aku tahu. Aku tengok wajahmu, aku tengok nampak rohani ini, aku tahu macam mana kau punya bangun malam. Aku tahu macam mana kau punya takwa. Aku macam mana kau bancuh perasaan-perasaanmu. Aku tahu macam mana kau uli segala latihan-latihan riyadahmu. Guru yang begitu. Yang ada guru pulanya, bangsa yang kalau yang lebih lagi hebat punya guru, dia boleh tengok, dia nak jadikan orang ni presentable, dia boleh tengok orang ni datang bawa mangkok bukan bawa kek. Masuk bawa besi buruk, besi karat. Itu jam juga dia boleh sok, itu jam juga dia boleh bersihkan, dia juga tuang kari, nyah, kau kasih orang makan. Macam Allah ni terus, orang masuk rumah dia perompakan. Perompakan tu dalam hatinya banyak besi karat, besi apa kan. Itu jam dia tengok, buat apa tahu? Wadahnya ni wadah yang boleh isi kari. Wadahnya ni wadah yang boleh isi kari dan boleh diluaskan dan boleh memberi. Dia tahu wadah jenis macam mana. Sebab gurunya, kalau dah muridnya nak arif billah, gurunya arif billah. Dia tahu taktik Allah dan dia punya link dengan Allah Taala cukup. Ya Allah, budak ni bersihkan, ya Allah, budak ni isikan. Dah dia buat proses dia, senang gurunya buat. Pasal gurunya arif billah. Gurunya kalau minta jadi. Gurunya kalau minta jadi. Terus ya Allah, budak ni bersihkan, ya Allah, budak ni jadikan. Dah sekarang kau pergi jadi sana, kau pergi kampung sana, kau pergi mengajar sana. Subhanallah. Begitu ya. Begitu dia punya prosesnya begitu. Jadi yang pertama mesti kena orangnya faham ilmu fardu ain. Faham dengan buatnya. Bukan sekat faham kau tanya dia jawab, tapi kau tak pernah nampak dia buat benda itu. Tak, kau tak nampak. Oh, saya tahu jalannya, saya tahu begini, tapi kau tengok dia duduk aja. Tak berguna. Yang kedua ialah apa? Orangnya arif billah. Tahu taktik Allah. Faham cara-cara Allah. Kalau buat kerja Allah, tawakal Allah dan dia dibantu oleh Allah. Dan yang ketiga ialah orangnya tahu selok-belok tariqah. Dia boleh sampai walau tak ada GPS, dia boleh sampai walaupun dia nak pergi Melaka ke sampai Simpang Hitam, dia belok kanan. Pergi mana? Pergi JB. Dia belok kiri, pergi JB, pergi Kempas, pergi mana? Pergi New York dulu pun boleh. Dan dia boleh sampai Melaka lebih cepat daripada orang lain sampai. Begitu contohnya ya. Dan dia keadaan yang dia punya tahu, kalau budak ni tak tahu jalan, dia boleh tahu untuk orang ini jalan highway bagus, untuk orang ini pakai transport ini bagus, untuk orang ini bawa bekalan dalam jalan ini bagus. Dia tahu jalan dan selok-belok ahli ahwal jalan. Dan yang keempat sekali, dia ada link dengan gurunya. Dia ada link dengan gurunya dan gurunya ada link dengan dia. Orang ni kita boleh jadikan dia guru mursyid kita ya. Jadi bermakna bukan selagi selagan manusia ya. Mari baiat dengan anak. Macam mana kita tuan, kita punya diri macam mana nak suruh orang baiat dengan kita ya. Macam mana ya. Begitu. Yang nama guru mursyid, dia baiat dengan muridnya, dia yang membaiat dengan muridnya. Dia berbaiat. Setiap kali dia bersalaman dengan muridnya, setiap kali wajah muridnya, aku akan bimbing kau sedaya upayaku. Aku akan guide engkau supaya itu. Bukannya aku berbaat untuk ikut engkau, taat engkau, amal ajaran kau. Bukan. Dia yang membaiat akan untuk nak bimbing murid dia supaya itu muridnya akan selamat. Itu muridnya macam mana dia pun dia akan mampu tarik muridnya begitu. Ya, dia akan usaha. Dan kalau sampai dia tengok muridnya jadi jahat, dia rasa dia gagal. Dia rasa geras. Sebab itu kadang-kadang dia punya frust macam, sebab dia tengok bukan murid dia punya gagal, dia punya gagal daripada nak menarik muridnya. Tapi kalau muridnya tak mau, apa nak buat? Dia tak ada yang mursyid-mursyid yang begini, tidak ada minta orang membaiatlah kepadanya. Tidak orang minta baiat kepadanya, dia membaiat kepada murid. Baiat ni gini ya. Jadi dia kalau begitu dia dengan kita, begitu dia grip, dia terus grab. Begitu ya. Bukan setakat suruh orang grip, tetapi dia let go. Bukan begitu ya. Orang masih grip tapi gurunya let go. Bukan begitu mereka. Salawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua.
surga